COC penjagaan kat situ. Waalaikumsalam, selamat malam dengar. Assalamualaikum, nak tanya kalau minum kopi sinci okey ke? Okey lah, okey. Dia kata apa abang? Baik, saya kaunselor sekolah. Dok, boleh tak COC penjagaan kesihatan yang kena COVID, ada nama murid-murid yang terlibat? Oh, guru-guru pandai juga tu. Okey, cikgu kita ni unit bimbingan Skudai, sekolah apa nama Kubang Rotan. Oh, orang Kubang Rotan ni dekat dengan kampung aku tu. Allahu Akbar. Kena ceramah kalau macam ni. Aju kita bancu kopi. Kita bancu kopi dulu. Dr. Kofi Sacha Inci. Siapa-siapa nak dapatkan Dr. Kofi Sacha Inci daripada Kubang Rotan, tanya orang Kubang Rotan ni, dia duduk seberang sana. Rumah saya duduk seberang sini. Saya asal Kuala Kedah lah. Asal saya Kuala Kedah. Kampung saya Kampung Hulu, lorong 9. Dia ada selorong 1 sampai lorong 9. Saya lorong hak paling ujung sekali lah. Kampung pula nama dia Kampung Hulu. Yang paling ulu sekali lah rumah saya. Yang paling ulu, yang paling jauh sekali. Yang paling jauh sekali lah. Yang paling ulu banat sekali lah rumah saya. Lah orang kampung kan. Jadi rumah saya duduk kat lorong 9. Kampung Hulu, Kuala Kedah. Anak nelayan. Mak saya kerja, arwah mak saya suri rumah lah, tak kerja. Jadi Kubang Rotan ni dia duduk seberang belah sana. Seberang Sungai Kedah tu. Kalau saya dulu masa kecil-kecil dulu, kalau saya duk masa kecil dulu, saya tangkap ketam nipah. Yang kedua saya selam kepah. Yang keempat saya pergi sauk kerang. Yang kelima saya tangkap ikan semilang. Yang keenam saya lagi main sungai, cari bonipah. Jadi saya akan berenang. Saya berenang daripada seberang belah sini, the boat belah sini. Saya berenang pergi ke Kubang Rotan belah sana tu, pergi cari bonipah. Berenang tau, bukan kata naik boat lah, berenang. Jadi Kubang Rotan ni duduk seberang kampung saya. Tadi hari ni cikgu kita daripada Kubang Rotan. Saya sekolah seberang nyonya, daripada sekolah Kubang Rotan belah sana. Jadi cikgu kita daripada Kubang Rotan tanya berkenaan dengan tip penjagaan kesihatan untuk siapa-siapa anak-anak yang kena positif COVID. Nombor 1 lah. Nombor 2 tanya berkenaan dengan cikgu juga yang positif COVID. Itu soalan kawan kita tadilah. Saya nak jawab sikit lah, mudah manfaat insya-Allah kepada kawan kita yang sedang kena COVID positif sekarang. Yang keduanya sedang positif COVID, yang sedang duk tunggu 7 hari 10 hari nak baik lah kan. Sekarang saya nak cerita lah kawan-kawan semua. Hari ni kita tengok ada puluh ribu yang positif COVID dan 99% tu adalah stage 1 dengan stage 2. Jadi kawan-kawan semua, kepada kawan-kawan semua yang tengok nombor tu kan, yang tengok nombor banyak tu, nombor 22,000, 23,000 semua dah naik tu, jangan takut sangat. Sebab apa? Sebab yang kebanyakan positif kita hari ni adalah stage 1, stage 2. Bukan dia tak bahaya, tapi sekiranya kita stres, sekiranya kita risau, kita fikir banyak, kita susah hati, kita rasa macam tak seronok, kita rasa down, dia tak bagus untuk orang-orang yang positif COVID ni kan. Tak bagus stres, tak mau stres, tak mau down, tak mau ada kemurungan, tak mau. Dia kena ada kuat semangat, dia kena jangan stres, jangan risau too much. Sebab bila kita stres, bila kita risau, bila kita anxiety, bila kita panik, bila kita rasa down, rasa kemurungan, rasa macam nak tak ada mood tu kan, immunity kita akan drop, kuasa melawan kita akan drop, kuasa untuk memulih kita pun akan drop. Jadi kuasa nak lawan. Contoh saya bagi macam ni lah. Kalau kita rasa sedih, kita rasa risau, takut, bimbang, down, rasa tak ada mood, kita tak ada kuasa nak melawan lomba lari. Lomba lari, kalau kita nak lomba lari, kalau kita down, kita sedih, risau, takut semua, kita akan jadi tak boleh lari kuat. Kita tak boleh lari kuat seperti mana orang yang bersemangat, dia positif, dia kuat semangat, dia positif, dia boleh menang, dan dia tak ada down, dia sentiasa happy, maka dia boleh lari dengan laju. Jadi perumpamaan dia macam tu lah. Siapa-siapa yang nak nak bagi cepat sembuh COVID ni, tak boleh stres-stres semua, dia kena positif. Walaupun positif COVID tu adalah benda yang menakutkan, benda yang berbahaya, agak macam risiko tinggi kan. Ramai yang takut dengan positif COVID ni. Jadinya saya nak maklumkan bahawa ramai kita sedang sekarang ni dah ada antibody. Kita ramai yang pernah kena COVID, ramai yang telah vaksin, ramai yang telah ada mendapat herd immunity. Jadi kebanyakan kita bila kita positif pada ketika hari ni lah, ketika waktu bulan-bulan yang sekarang ni, Omicron dan sebagainya, tak kisahlah apa pun, kita telah ada antibody dari dalam badan kita. Nombor 1, saya nak bagi semua faham, ingat bahawa kita ada antibody dalam kepala kita, dalam badan kita dah ada antibody. Jadi
Jadi kita tak perlu takut. Macam mana dulu mula-mula kita kena COVID dulu, kita memang takut. Sekarang kita dah ada antibody dalam badan kita. Sikit banyak pun tak apa, kita dah ada. Tak kisahlah ada mai kat mana. Ada daripada kita vaksin ke, ada daripada kita pernah COVID ke, tak apa. Yang penting kita dah ada antibody. Nombor satunya kita kena ingat. Nombor dua, kita kena ingat bahawa kita ada cara nak baik. Bahawa kita memang ada cara nak baik. Dia memang boleh baik. Tak payah ivermectin, tak payah antivirus, tak payah antibiotik, tak payah benda makan benda-benda bukan-bukan, tak payah. Memang ada cara nak baik. Nombor tiga, kita akan baik dalam tempoh 7 ataupun 10 hari. Selepas 7 ataupun 10 hari nanti kita akan negatif, dan selepas 7 hingga 10 hari itu badan kita akan ada antibody lebih tinggi daripada yang sebelum. Jadi kita kena ingat, selepas habis 7 hari itu, 10 hari itu, kita akan lebih kuat daripada dulu. Jadi sekurang-kurangnya kita rasa macam, oh, ya ke doktor? Ya, selepas ni kita akan rasa kuat lah. Jadi kita rasa seronok lah sikit kan. Ramai orang yang kena positif COVID hari ni rasa macam nak mati. Rasa macam habis laku, rasa macam alamak. Dia tak tahu bahawa selepas kita kena COVID ni, selepas 7 hari, 10 hari ni, 14 hari, kita akan ada antibody secara automatik. Jadi kita rasa macam seronok lah. Selepas Tuhan bagi COVID kat kita, secara automatik badan kita akan jadi kuat. Macam tu. Jadi kita orang kata apa, macam kita pergi training lah. Kalau macam kita pergi training sukan, kita pergi training bola, kita pergi training untuk nak berkawat dan sebagainya, kita pergi penat lari sana, jatuh sana sini, kita tahu lepas kita habis training, kita akan jadi makin pandai dan makin kuat daripada dulu. Macam tu lah maksudnya. Selepas kita kena faham, selepas habis COVID ni 7 hari ni, badan kita lebih kuat dari dulu. Jadi bila kita tahu bahawa kita ni ada matlamat nak akan jadi lebih kuat dari dulu, kita rasa seronok lah. Ramai orang bila positif COVID, dia tak rasa seronok. Dia rasa macam Tuhan tak suka, dia rasa macam Tuhan tak sayang, dia rasa macam Tuhan bagi penyakit kat dia. Tu dia rasa macam tak ada manfaat. COVID ni tak ada manfaat. Dia tak ada manfaat. Dia rasa macam, Allah, doktor, Tuhan baru bagi aku COVID. Tak macam tu. Kawan-kawan semua kena faham, siapa-siapa yang kena COVID pada hari ni, selepas 7 hari, 10 hari, 14 hari nanti, maka badan dia akan lebih kuat daripada yang sebelum-sebelum ni. Jadi Tuhan bagi COVID kat kita, dia akan bagi antibody kat kita selepas 7 hari, 10 hari ni. Jadi sekurang-kurangnya kita rasa seronok lah. Kita kena rasa seronok. Siapa-siapa yang rasa dapat COVID ni kena seronok. Tolong bagi seronok. Sebab apa? Kalau tak seronok, kita tak boleh nak lawan kuman tu. Kena rasa seronok. Kena rasa bersyukur. Ya Allah, hang bagi aku COVID tak apa. Ya Allah, hang bagi aku COVID hari ni, 7 hari nanti, 10 hari nanti aku dah baik lah Tuhan. Ya Allah, bagilah aku baik 7 hari, 10 hari nanti. Lepas 10 hari nanti aku akan lebih kuatkan Tuhan kan. Ya, betul. Tuhan bagi penyakit kat kita, COVID ni, dia bagi antibody kat kita tau. Ramai orang tak faham. Antibody tu masuk ke badan kita. Jadi dia akan, bukan kuman masuk ke dalam badan kita lawan dengan kuman COVID virus tu, badan kita buat antibody. Jadi kawan-kawan semua, saya nak bagi motivasi, saya nak bagi pengetahuan, saya nak bagi ilmu, saya nak bagi semangat. Kawan-kawan kena ingat, bila COVID tu mai, Tuhan bagi COVID, Tuhan bagi semangat kepada kita, bagi antibody kepada kita. Jadi kita taklah rasa macam 7 hari itu rasa macam 70 tahun. Kita tak rasalah macam Tuhan tak sayang kita. Kita tak rasalah kita macam habislah, jadi orang jadi OKU lah semua. Tak mau macam tu. Kita kena rasa positivity lah, kena rasa. Jadi kawan-kawan semua ingat saya cakap, apa saya cakap tadi lah, kita kena ingat kita boleh baik. Kita ingat bahawa COVID tu mai positif, kita akan lebih kuat daripada dulu. Faham tak? Jadi kita kena happy. Seterusnya kita kena buat apa nak buat. Saya nak cakap ni, macam mana kita nak baik. Kita kena plan dari sekarang. 7 hari tu, 10 hari tu, apa kita nak buat. Nombor 1, bangun setiap hari. Bangun awal, mandi 3 kali sehari pun tak apa. Kurang-kurang pun 2 kali mandi sehari. Kita kena kuarantin kat rumah tu. Kita bangun awal-awal, mandi, sembahyang subuh, doa banyak-banyak. Sembahyang subuh tu exercise. Lepas sembahyang subuh, doa. Lepas tu makan sarapan pagi. Apa semua kita buat, apa semua, kita makan sarapan. Kita jangan tak makan. Siapa-siapa yang positif COVID sekarang, dia kena minum, dia kena makan. Dia tak boleh monyok macam tu. Kumuk pun tak mau, minum pun tak mau, duduk lena macam tu, tak boleh. Siapa-siapa yang kena COVID sekarang, kalau dia demam, makan buat demam. Kalau dia sakit badan, makan buat tahan sakit. Ambil vitamin C, ambil vitamin D, makan sayur-sayur. Tak ada beli vitamin D, tak apa. Bagi kena panas matahari sikit, dah kena mendapat vitamin D. Lepas tu makan sayur-sayur hijau. Makan lagi lah lauk-lauk semua kena makan.
makan. Minum susu pun boleh, tak apa. Nak makan madu pun boleh, betul sauda pun boleh. Nak makan cengkeh apa benda makanlah, tapi jangan tak makan nasi, jangan tak makan lauk, jangan tak makan sayur. Itu nombor 1. Ayak kena minum banyak-banyak. Tengah hari saat lagi sebelum lohok ni tidur saat, lepas tu bangun mandi-mandi sembahyang lohok pula. Bila sembahyang lohok, lepas tu doa lagi. Faham tak? Lepas tu kita saat lagi kita siap lah maghrib kita sembahyang malam lagi maghrib. Mandi 3 kali sehari, makan ubat demam bila perlu kalau ada, minum air banyak-banyak, ambil vitamin C, jangan tak makan. Kalau sekiranya sakit tekak, saya turun beli betadine. Beli betadine ya kawan-kawan semua yang positif COVID sekarang, ataupun siapa-siapa yang tengah kuarantin ataupun kontak, beli benda ni, beli ni. Beli betadine ni. Ni saya nak tunjuk Ustaz, beli binatang ni, beli ni, beli yang ni, betadine ni, beli betadine. Sama semua kawan-kawan semua yang kontak positif, yang tengah positif COVID, yang takut kena COVID, yang kawannya kena COVID, yang orang rumahnya kena COVID, yang rasa macam dia ni sakit tekak COVID punya pasal, beli betadine dekat farmasi, harganya RM35. Kalau tak salah, nama dia betadine. Ambil screenshot cepat-cepat, nama dia betadine. Kena ada setiap rumah, kena ada dekat office, kena ada kat pejabat, kena boleh gagal setiap 2-3 jam sekali. Orang yang positif COVID tolong gagal setiap 2-3 jam. Sekali gagal dalam 30 saat hingga 1 minit. Kumur-kumur dekat tekak bukan kumur dekat mulut masa kita gosok gigi. Ini kena ada. Anak-anak semua cikgu tanya tadi, dekat sekolah kena kumur, wajib kumur. Kumur dekat tekak campur dengan air, suam sikit, campur dengan air separuh, lepas tu cairkan dia dan kumur. Nama dia betadine. Wajib. Saya kata wajib. Bukan KKM kata wajib, bukan Dr. Len kata wajib. Saya kata wajib. Siapa yang wajib kumur? Orang yang sedang positif COVID sekarang kena kumur. Nombor 2, siapa yang kontak mak kita positif, adik kita positif, siapa yang duduk satu rumah, duduk satu office, duduk satu pejabat, kumur benda ni. Bukan kumur tu, kumur kat tekak gagal dekat tekak ni dalam 2-3 jam sekali kumur. Cairkan dulu, jangan tak cair. Beli ni. Right? Ataupun siapa-siapa yang ada sakit tekak, dia risau dia sakit tekak sangat, dia risau dia positif, dia risau dia berjangkit, dia risau rasa dia ada takut kuman kat tekak, kumur juga betadine ni. Okey? Dah dapat dah? Okey, betadine ni saya ni tak nampak sangat komen kawan-kawan sebenarnya. Saya punya Facebook ni dia jadi rempang, dia jadi tak tentu arah, dia jadi bodoh, dia jadi hilang, komen tu tak naik. Sebab saya pakai apa nama tu, jemput minum kopi Jadi kawan-kawan semua, selain daripada tu, dalam minum air bagi banyak-banyak. Dan seterusnya, kita sebagai ibu-ibu ataupun bapa anak kita yang positif COVID ataupun cikgu-cikgu, kita kena monitor simptom monitor simptom anak-anak kita, monitor demam, monitor dia punya minum air ni, tengok bibir dia merah, berasap, lidah dia basah tak? Lidah kena basah. Jangan lidah tak basah. Lidah tak basah tu maksudnya dia tak cukup air. Dia kena monitor demam dia, monitor air cukup dalam badan dia. Takut nanti dia tak minum sebab sakit tekak, dia tak minum. Jadi kita monitor dia punya lidah basah tak, maksudnya dia dah minum. Monitor dia punya temperature, monitor dia punya basah lidah ke tidak. Lepas tu monitor sama dia makan ke tidak, monitor dia mandi ke tidak, monitor dia cukup tidur ke tidak, monitor dia punya oksigen ni, oksigen punya concentration tu beli tu. Kita nak 85-95 ke atas tu Jangan salah cek. Bagi panas-panas jari dulu, baru cek termometer concentration tu Monitor dia punya panas haba badan, monitor dia makan ubat demam ke tidak, monitor sama ada dia tidur berlebihan, takut ada simptom-simptom yang menyebabkan dia ada tanda-tanda sesak nafas dan perlu hantar hospital. Kena monitor dia kita suruh dia monitor dia supaya dia boleh jawab mesej call dan sebagainya kalau kita kuarantinkan dia. Dapat tak? Terima kasih one betadine. Okay, right. Saya tak nampak komen-komen kawan-kawan ni. Saya kena flip selalu baru naik. Okey, kawan-kawan semua ingat saya dah bagi tip macam mana siapa-siapa yang sedang positif sekarang, cara pemakanan dan juga semangat. Kawan-kawan semua, saya nak minta tolong satu benda. Yang menjadikan COVID ni Tuhan, yang memberi kita jangkitan kuman tu adalah virus tu adalah Tuhan. Dan setiap jangkitan kuman virus tu kepada badan kita, dia ada kebaikan dia. Kebaikan dia adalah selepas kita kena jangkitan kuman COVID ni, badan kita akan lebih kuat dari dulu.
Allah bagi satu penyakit, Allah tambah kelebihan kepada dia. Badan dia selepas 7 hari, 10 hari, badan dia akan lebih kuat dari dulu. Dia akan ada antibody COVID yang lebih tinggi. Jadinya siapa-siapa yang positif COVID hari ni, kalau dikena lagi lain kali, badannya lebih kuat daripada sekarang. Kemungkinan dia positif, tapi tak ada demam, tak ada batuk, tak ada sesama, tak ada apa. Jadi kawan-kawan semua, ingat pesanan saya, jangan putus asa, jangan rasa down, jangan rasa sedih, jangan rasa malu. COVID ni bukan penyakit yang sexual transmitted disease. COVID ni walaupun orang kata kita COVID, tak ada masalah. COVID yang kita masukkan sekarang adalah COVID demam batuk sesama saja, dan dia boleh jangkit kepada ramai orang. Tak ada masalah. Ramai orang hari ni yang positif hari ni 20,000 lebih pun sebenarnya bukan 20,000 lebih daripada ganda tu. Kemungkinan 40,000 lebih, kemungkinan 50,000 lebih. Ramai yang tak report, ramai yang tak ada simptom, ramai yang tak buat test, ramai yang positif tapi duduk diam-diam lari tak cakap kat orang. Ramai yang tidak ada simptom pun ada. Ramai juga yang buat test salah pun ada, macam-macam. Tadi saya nak beritahu sebenarnya yang positif hari ni sebenarnya adalah lebih banyak daripada yang hari ni yang kita nampak. Tetapi tidak ada apa-apa bahaya dah ketika ni. Kawan-kawan semua, ingat pesanan saya, kita sama-sama bina antibody kita, kita sama-sama kuatkan semangat, sama-sama faham bahawa COVID ni memang kita kena lawan, kita kena tempuh. Kalau hari ni kita tak kena, besok kita akan kena. Besok kita tak kena, mungkin minggu depan kita kena. Mungkin minggu depan tak kena, bulan depan kita akan kena. So anak-anak kita ke bila-bila masa kita akan kena. Cuma kita kena prepare daripada hari ni macam mana nak menyediakan badan kita dengan antibody COVID, dan macam mana nak bina semangat. Jangan takut, jangan bimbang, dan jangan lupa ikutlah SOP betul-betul. SOP yang saya maksudkan, pakai mask, pakai mask betul-betul. Lepas tu jarakkan diri, pakai sanitizer. Lepas tu jangan lupa SOP saya tambahan satu lagi adalah banyak berdoa. Makan makanan kesihatan secukupnya, makanan kesihatan, makan secukupnya, rehat secukupnya, dan banyak berdoa. Yang kelima, banyak berdoa. Sebab doa itu adalah benda yang wajib bagi saya. Sebab doa itu akan mengelakkan kita daripada kuman masuk ke dalam badan kita. Tidak ada yang mampu mengelak. Mask pun tak mampu mengelak. Mask pun boleh tembus, jarakkan diri pun boleh tembus, pakai sanitizer pun dia boleh lepas. Tetapi kalau doa tu makbul, mask tak pakai pun tak masuk. Jarakkan diri pun dia duduk dekat pun dia tak kena. Jadi jangan ingat, penentu kepada virus tu masuk ke dalam badan kita bukan mask semata-mata, bukan jarak diri semata-mata, bukan sanitizer basuh tangan semata-mata. Ia dengan izin Tuhan. Jadi kena ingat, kita kena minta dengan yang menciptakan kita, yang menciptakan virus tu, yang mengizinkan virus tu masuk, yang mengizinkan virus tu memberi simptom, iaitu Tuhan kita. Kita kena doa sebanyak setiap hari, sekerap mungkin. Ya Allah, peliharalah kami daripada kuman COVID, peliharalah kami daripada bala bencana, peliharalah daripada malapetaka. Kita nak keluar pergi kerja, nak pergi bawa kereta, bawa kenderaan, bawa mana-mana sekalipun, mungkin kita tak tahu. Kita tak tahu sama ada kita mungkin kuman masuk, ataupun orang masuk, ataupun kereta. Macam-macam boleh berlaku di atas jalan, di atas kat luar sana. Jadi saya nak pesan kepada diri saya sendiri, saya nak pesan kepada diri saya yang nombor satu, saya nak peringatkan diri saya yang nombor satu, saya nak pesan kepada, nak share dengan kawan-kawan semua. Jangan lupa yang kelima, SOP saya adalah kena berdoa banyak-banyak. Doa setiap subuh, setiap zuhur, setiap asar, setiap maghrib, setiap isyak, kena doa banyak-banyak, berzikir banyak-banyak, selawat banyak-banyak. InsyaAllah Allah akan pelihara kita, suami kita, isteri kita, anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, negara kita, rakyat kita Malaysia ni daripada balang petaka, hujan, panas, ribut, taufan, kemalangan, dan juga penyakit virus COVID ni, juga virus apa saja wabak, Allah akan bantu kita. Saya dapat rasa benda tu. Hari-hari saya bekerja dengan orang yang datang ke klinik. Saya bekerja dengan orang yang datang jumpa dengan saya yang COVID. Kat klinik saya memang ramai yang buat test COVID yang positif, ramai yang juga yang positif tapi tak ada simptom. Dan saya dapat rasa bahawa sebenarnya Allah memang makbulkan doa kawan-kawan semua kepada saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya ucapkan syukur, jazakallahu khairan katsira, kepada semua kawan-kawan yang mendoakan saya, yang sentiasa mendoakan saya, yang minta doa supaya Allah pelihara saya. Dan Allah membantu saya, sangat-sangat membantu. Setiap hari saya jumpa orang COVID, setiap hari saya menghadap dia orang, setiap hari saya jumpa. Jadi saya sangat-sangat sedih, saya sangat-sangat terasa. Sebab apa? Sebab Allah pelihara saya daripada dijangkiti kuman. Jadi sebagai iktibar, sebagai satu sharing, sebagai satu orang kata peringatan kepada diri saya tak yakin benda tu
kecuali benda yang saya yakin. Saya tak yakin, bukan saya tak yakin SOP saya tak yakin dengan mas saya, tak yakin dengan penjarakan saya adalah punca segala-galanya. Saya yakin Allah yang saja yang memelihara saya daripada kuman COVID ini, dan saya juga mendoakan Allah pelihara saya hari-hari sampai bila-bila supaya Allah pelihara saya, dan saya minta doa juga Allah pelihara semua kawan-kawan semua daripada COVID. Dan sekiranya kita positif COVID pada hari ini, saya minta doa Allah sembuhkan kita dengan keadaan segera, berikan kita semangat, berikan kita keupayaan, berikan kita tenaga, berikan kita iman, bagi kita hidayah, supaya kita ingat bahawa sini adalah ujian untuk diri kita. Dan saya selalu sebagai seorang doktor, saya nampak saya rawat pesakit saya jumpa